Tok. Siaran radio ni kan macam suka. Ada belajar Quran, drama agama, zikir-zikir, macam-macam lagi pasal kemuskilan agama. Siaran apa ni? Sampai tak malam pukul 11 malam sampai 8 pagi tu ke? Ada betul lah Tok ni. Dalam FM, Menjana Minda. Baiklah saudara, membuka pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini kita bersama dengan Din Hamzah ya, dengan lagunya Ummi. Dan selepas ini kita akan terus berinteraksi dengan tetamu kita Din Hamzah. Kita dengarkan dulu Ummi hanya di Radio Malaysia Jakim Salam FM. Mengenalkan kepada Tuhan yang kita bersyukur karena dunianya. Umiku ini mendampingimu, kasih suci bernaungkan kasih ilahi, kasih suci menghampirkan kasih kepada yang abadi. Mengenalkan kepada Tuhan yang kita bersyukur karena dunianya. Umiku ini mendampingimu, kasih suci bernaungkan kasih ilahi, kasih suci menghampirkan kasih yang abadi. Di dalam satu hatiku. Ya, lagu Ummi di Kaulah Ratu Hatiku. Din Hamzah telah pun bersama-sama dengan kita di konti Radio Malaysia Jakim Salam FM ketika ini. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Itu tadi lagu Ummi Din. Ya, lagu Ummi. Itu lagu hit song. Lagu yang menaikkan nama saya dalam pesada nasyid tanah air. Memang lagu tu memang menyentuh perasaan.
Jadi apa yang memberi Lin inspirasi untuk melahirkan lagu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak kenal ke pendengar kita siapa tetamu kita. Lin Amzah saudara tetamu kita pada malam ini. Nama sebenar Lin siapa ni? Nama yang sebenarnya adalah Hazlinda Hamzah. Hazlinda Hamzah. Jadi insyaAllah saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian dan muslimin muslimat yang dikasihi, alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada kali ini saya diketemukan dengan DJ kesayangan saya, DJ Lin. Nama pun sama Lin. Selama ni kita hanya bersembang di Facebook. Betul. Pada hari ini kita dapat bersua akhirnya demi untuk membincangkanlah beberapa topik yang agak penting lah dalam kita mengisi kehidupan kita seharian. Dalam segmen Salam Seni malam ni sambil kita berbual santai yang kata kan. Jadi Lin, berapa lama dah Lin berkecimpung dalam bidang seni? Okey, kalau ikutkan sejak kecil lagi saya sering ikuti saudara saya lah sering ikuti ke kelas-kelas teater, pementasan teater. Jadi saya dah biasa didedahkan dengan lakonan sejak kecil lagi lah kan. Dan di sekolah pun memang giatlah mewakili sekolah-sekolah dalam bidang pentomain, dalam bidang nyanyian. Memang minat lah. Memang minat sejak kecil lagi. Bakat pun ada ya. Ya betul. Tapi yang in fact cita-cita jadi penyanyi tu ada. Tapi masalahnya dibataskan lah dengan faktor-faktor keluarga suruh habiskan pelajaran dulu. Dari segi itu mereka galakkan kita masuki pertandingan nyanyian yang berbentuk keagamaan lah. Ketika zaman saya dulu tahun 80-an 90-an nasyid tidak begitu menjadi favourite masyarakat begitu, belum dikenal sangat kan. So bila dah saya pun mula menceburi bidang nasyid ni pun secara kebetulan. Yang saya tak dapat lupakan peristiwa manis pada tahun 2007 lah. 3 pelancaran konsert Tadika, Majlis Convocation Tadika saya di Kemahan. Saya telah menjumpa artis nasyid solo Amar, dan pada ketika itu beliau telah mendengar demo tape saya menyanyi live dengan kanak-kanak, dan pada ketika itulah beliau menyamar untuk berminatlah mengambil saya sebagai artis, dan saya pun daripada situlah bermulanya kerjaya saya sebagai penyanyi nasyid solo. Dari situlah maknanya Lin memilih nasyid sebagai platform untuk berdakwah. Sebab ketika itu umur saya pun dah 30 something dah. Dah berumah tangga sebenarnya, dah ada anak. So saya fikir yang lebih sesuai adalah nasyid contemporary, walaupun nasyid solo, backup semua pun sendiri pada kanak-kanak Kafa dan Tadika saya. Dan jadi saya rasa cara berdakwah melalui seni nasyid itu adalah dengan kanak-kanak, itu adalah trademark saya. Saya ingat nak berdakwah melalui cara nasyid yang melakukan lagu-lagu yang bercorak kekeluargaan kan, yang agak versatile, yang boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat, khasnya untuk sisi keluarga. Lin ya, sebelum kita kata bercakap lebih lanjut lagi, berbincang lebih lanjut lagi mengenai aktiviti Lin ya, kita membuka talian kepada pendengar kita. Koklah ada yang nak berinteraksi dengan Lin ya, 03-2284-7712. Sambil kita menunggu panggilan daripada pendengar kita Lin, saya difahamkan Lin ada membuka Tadika dan Taska sebagai maknanya dalam memberi pendidikan kepada anak-anak murid tu, Lin menggunakan antaranya seni ni sebagai, orang kata lagu-lagu ni sebagai alat, instrumen atau kaedah untuk mendidik anak-anak. Bagaimana tu? Benar tu. Saya sebagai saya tak dapat larilah daripada menggunakan bakat yang berbeza saya kan, untuk mencipta lagu ke, untuk menulis lirik. Saya oleh kerana saya terlalu minat dalam bidang seni nasyid ni, maka salah satu elemen yang saya gunakan untuk menyampaikan wadah dakwah adalah juga melalui pendidikan anak-anak tadika itu, melalui anak-anak tadika didikan saya. Kerana muzik nasyid yang mencorak keagamaan juga dapat membentuk
akhlak mereka dan juga dapat membantu di dalam alat bantuan mengajar supaya mereka lebih memahami tentang sesuatu topik di dalam pembelajaran. Contohnya macam pelajaran sirah Nabi kan. Saya telah mengubah suaikan musik lagu Nabi Yunus ke contohnya dan bermain dengan piano ke kan. Jadi ia juga kita gunakan untuk salah satu silibus tadika lah, muzik nasyid itu sendiri. Contohnya lagu Umi itu sendiri pun sering saya ajar pada murid dan dapat sambutan lah. Murid pun suka dengar kan. Budak-budak pun memang suka sebenarnya lagu-lagu bersorak muzik ni kan. Sambil tu ada senaman berirama, sambil dengan muzik tu kita buat senaman berirama. Di samping kita buatlah praktikal solat berjemaah semua dengan zikir-zikir munajatnya. Zikir munajat pun ada alunan muziknya sendiri, termasuk Asmaul Husna. Jadi itulah antara seni nasyid yang saya bawa ke dalam alam pendidikan sekolah kanak-kanak yang bercorak Islam. Ya, betul. Di samping itu juga kita punya kaedah cepat membaca, kaedah anakku. Itu yang menarik sekali tu. Dan juga dapat kaedah mengaji dengan pendengar kita tu. Ya, kaedah anakku dan kaedah Quran memang menarik sekali. Kaedah semua kaedah ini kerana dia menarik, dia boleh menarik minat anak-anak untuk belajar membaca dengan lebih lancar melalui peringkat yang paling terendah awal usia 4 tahun hingga 6 tahun. Dan apabila sebenarnya asas pembelajaran tadika ini apabila longgar, kita tidak mendedahkan asas pembelajaran melalui kaedah-kaedah pembacaan yang reading program yang betul, akan menyebabkan nanti apabila semua kanak-kanak yang tidak didedahkan ke peringkat awal mengenai reading program ini, apabila mereka lemah di dalam subjek membaca, mereka lemah di dalam pembacaan, antara itu mereka akan merasa rendah diri. Jadi akibatnya mereka tidak bersemangat untuk belajar apabila masuk ke sekolah rendah. Dan pada masa sekarang juga di sekolah rendah mereka akan adakan sistem temuduga. Ya, betul. Jadi mereka akan cek melalui tahap-tahap. Mereka akan uji dari segala macam aspek mengenal huruf ke apa kan, mengenal huruf dan membaca, mengaji sebagainya. Tetapi yang paling ditekankan adalah membaca. Kerana apabila tidak pandai membaca, anak kita akan terus dilabelkan lemah. Dan lemah terus masuk ke kelas pemulihan. Bila masuk ke kelas pemulihan akan ada masalah dalam diri mereka. Mereka akan merasa rendah diri. Dan inilah yang membantukan pembelajaran sekolah rendah. Jadi apabila asas itu kita tidak memberi asas pembelajaran yang sewajarnya, kita tidak pilih satu sekolah yang mendedahkan sistem pembelajaran yang benar-benar berkesan. Sebab kalau mengikut Rasulullah pun, Rasulullah SAW pun Rasulullah bersabda, baginda bersabda kita haruslah mengajar anak menuntut ilmu sehingga ke negeri China. Jadi betapa ilmu itu penting untuk diterapkan melalui sistem pendidikan kanak-kanak daripada awal lagi. Kita lah yang mencorakkan kanak-kanak tersebut. Jadi sistem yang kita pilih itu sepatutnya pelajaran Islam, sistem Islam. Itulah sepatutnya. Jadi kebanyakan beberapa rata-rata yang bekerja memilih tadika yang berkonsepkan mengagungkan membaca tapi mengagungkan budaya barat tanpa mementingkan asas Islamiah keimanan tu untuk diterapkan akidah tauhid di dalam peringkat kanak-kanak lagi yang sebenarnya patut kita semaikan. Betul. Jadi Lin, sebelum kita bercakap kita meneruskan lagi kita punya bual santai kita ni kan, saya nak siarkan lagu Jalinan Kasih. Lagu ni merupakan lagu yang di mana Lin dan bergabung dengan kumpulan Dimensi. Kumpulan Dimensi. Jalinan Kasih. Siapa yang mencipta lagu ni? Yus Dimensi. Jadi Yus Dimensi telah berbincang saya kan buat satu khas lagu untuk guru-guru lah, untuk menyedarkan guru-guru di Malaysia. Jarang sekali kita ada kan lagu untuk guru-guru kan, untuk menyedarkan guru-guru tentang peranan mereka yang sangat penting untuk membentuk generasi muda, untuk untuk mempamerkan mereka punya kasih sayang dalam
pembelajaran, bukan setakat makan gaji kan. Itu juga harus mempunyai nilai-nilai kasih sayang yang murni dan mengajar dengan penuh keikhlasan dan menganggap mengajar itu adalah satu wadah dakwah yang akan menolong mereka. Baru di situ ada barakahnya. Ya, apabila barakah ilmu itu diterima daripada guru-guru yang soleh, jadi ilmu yang diterima oleh anak-anak kita itu akan lebih berkat. InsyaAllah akan mengurangkan lagi gejala-gejala sosial di sekolah. Betul tak, Din? Ya? Jadi cuba kita hayati lagu ini, Din. Sementara kita menunggu pendengar-pendengar kita, kalau ada yang nak berinteraksi dengan Din, saya wawarkan talian Salam FM 0322847712. Sementara itu kita berehat dulu dengan sebuah lagu Jalinan Kasih gabungan Dimensi dan Nin Hamzah. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang peguam menang negara, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa dari seorang guru dewasa. Ku panjatkan syukur pada Ilahi atas kurniaan yang terindah ini. Perjalanan hidupku lebih berarti dengan kehadiranmu di sisi. Dengan sekian lama dalam gelita ini ku temui dirimu, non hidupku. Menuntun fikrahku berwadah ilmu dengan menempuh ranjau beliku dan tatap niat pemberianmu dengan seluruh jiwa ragaku. Bimbinglah
teacher. For the world, you are someone. But for someone, you are the one. Life can give 100 reasons to cry. But you can give life 1,000 reasons to smile. Jadi ni itu lagu Jalinan Kasih khas buat guru-guru. Jadi Lina sebagai kita kata walaupun kita berbincang dalam salam sedih ni, kita memandangkan Lina terlibat dengan sebagai pengusaha tadika pengusaha tadika ni. Jadi apa sebenarnya masalah yang timbul agaknya? Tidak dapat dinafikan walaupun tadika tadika ni merupakan satu bisnes yang agak menguntungkan. Tapi dari segi dia menguntungkan dari segi lebih kepada akhirat lah yang saya rasa. Kalau kita ada niat nak buka tadika, seseorang itu ada niat nak buka tadika taska semata-mata untuk keuntungan atau untuk menjadi kaya, that is lupakanlah hasrat. Because ia adalah sebenarnya buka tadika taska ni adalah satu perjuangan. Perjuangan suci yang lahir daripada owner dia atau pengusaha dia perlulah membuka dengan niat yang ikhlas mata-mata untuk mendidik anak-anak generasi bangsa kita ke arah kebaikan, mendidik dengan agama, dengan memberi ilmu yang ikhlas. Kalau bukan semata-mata untuk mendapat keuntungan. Saya dah berkecimpung dalam bidang ni semenjak tahun 1999. Keuntungan tu letak di tepi. Yang penting adalah amal jariah, dekah ilmu yang kita beri kepada anak murid dengan ikhlas. Jadi ini sebelum tu kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Siapa di kalian? Kak Nur. Terus dia cakap dengan tetamu kita di Namza. Silakan Kak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Kak Nur Baiti ni ya. Kak Nur Baiti tak berapa clear. Kak Nur tak berapa clear sangat tu. Namanya Lin Namza. Asal di bulan. Kami di sini pun kita ada bulan apalah. Kami memang dicanangkan siapa yang pergi mengaji di sekolah Pindang ni. Waktu rehat, waktu pukul 11 sampai 12 tu. Anak-anak kita yang sekolah rendah ni, dan habis pergi sekolah ni dia sekolah agama kan. Dia tak ada masa dia orang nak mengaji Al-Quran waktu malam. Tapi semua juga lah. Tak kira lelaki perempuan nak mana yang ada masa kan. Sebenarnya ni sekolah dia tanpa bayaran. Betul kata adik kita tak nak untung wang dia. Dia nak untung di akhirat nanti. Makanya lah. Soalannya ialah Kak Nur cuma mungkin nak berkongsi berkongsi pendapat lah ya. Cuma sebagai pengusaha tadika taska, kita perlu juga mengambil upah, bukan sebagai untuk fikirkan keuntungan, tapi untuk membayar masa guru-guru yang bertugas, kos minyak, pengangkutan kan, masa mereka datang, tenaga mereka yang kita gunakan lah. Itulah sebenarnya tujuan kita mengenakan beberapa bayaran lah untuk mengaji. Tapi ketika saya sendiri di Nesfurqan di Bandar Sri Damansara, saya mengenakan yuran yang agak rendah. 150 tu satu package sekali berserta dengan kaedah sepam baca, reading program, bacalah anakku, dan Wizi dalam bahasa Inggeris, dan juga kaedah mengaji. Kaedah kita menggunakan kaedah qiraati. Dan perlu saya tekankan di sini, saya inginlah memberitahu tentang betapa pentingnya kaedah yang betul-betul sesuai untuk diajar kepada anak-anak ketika mereka mengaji. Jadi sebenarnya kaedah yang paling dia terlalu banyak sistem kaedah mengaji ni, tapi setakat ni kalau nak guna Iqra saya tak galakkan. Terus terang saya tidak galakkan atas dasar pengalaman saya buku surah Kafar pada tahun 1999. Kaedah Iqra akan menyebab dia
akan menyebabkan budak-budak apabila naik Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dengan tajwid yang salah. Sebab mereka kaedah Iqra pertama dia lambai, dia ada 6 buah buku, tulisan dia rapat-rapat, lepas tu dia ada huruf, dia tidak ada langsung huruf hijaiyah. Jadi budak Iqra, budak yang membaca Iqra rata-rata saya dapati survey pun saya dah buat lama dah ni, sejauhan. Apabila mereka membaca kaedah Iqra, mereka tidak mengenali langsung huruf-huruf hijaiyah. Contohnya jim, mereka kata ja. Dal mereka kata da, waw mereka kata wa. So apa akibatnya apabila mereka membaca Al-Quran, contohnya alif lam mim qad. Diorang akan baca, diorang tak kenal itu huruf hijaiyah. Mereka ingat itu baris atas. Sebab dalam Iqra, kaedah Iqra semua baris atas. So mereka akan baca dengan cara macam ni. Alam masuk. Kan salah tu. Jadi saya menyerulah pada malam ini kepada semua ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berhasrat untuk mengajar, menghantar anak ke sekolah atau kafa, ke tadika yang ada kelas-kelas mengaji Al-Quran ni, tolonglah cari yang benar-benar satu pendekatan atau satu sistem yang betul-betul sesuai, yang tidak menyalahi orang kata etika pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Sebab anak-anak dia mudah menerima, dia meresap apa-apa dengan cepat sekali ketika di awal awal usia 3 tahun. Sebab bila kita dedahkan dengan bacaan Al-Quran di peringkat awal tu mengaji dengan kaedah yang salah, bukan nak kata Iqra salah, tapi banyak keburukan lagi daripada kebaikan. Dan saya dapati semasa saya duduk di Kemaman, saya membuka tadika 2 cawangan di sana sejak tahun 1999 hingga 2007 di Kemaman. Saya dapati kebanyakan, saya cek lah kan, kebanyakan kafar di sana menggunakan kaedah qiraati. Dan sistem tadika mereka, kebanyakan swasta, tadika swasta berlumba-lumba menggunakan kaedah bacalah anakku, iaitu kaedah fonetik. Dan sistem yang lebih berkesan. Daripada peringkat tadika, apabila didedahkan dengan sistem yang berkesan ini, maka asas pembelajaran yang mereka dapat itu lebih mantap. Dan apabila mereka sudah lancar membaca dan diorang cepat baca Quran dengan kaedah yang betul, bila masuk sekolah rendah, maka beban mereka berkurangan, beban ibu bapa berkurangan kerana telah menggunakan pendekatan kaedah pembelajaran yang betul. Saya menyerulah, hati-hatilah pada bapa di luar sana, daripada menghantar anak ke kaedah tadika, ke kaedah yang murah atau tadika yang murah. Sebenarnya apa sangatlah duit kita berbanding dengan ilmu yang anak kita pelajari. Biarlah anak kita dapat kualiti daripada sistem pembelajaran yang sangat-sangat berkesan. Sebenarnya sebuah tadika itu ataupun kafa itu, yang penting adalah pengisian pembelajaran dia. Dan kita kena tengok owner dia, fikrah owner dia. Adakah ke arah Islamiah atau sekadar untuk mendapat keuntungan, mengaburi pandangan masyarakat, kan? Dengan sistem-sistem penekunan ajani, ajatu semua. Tapi dan satu lagi saya perasan, saya ni orang Kuala Lumpur, saya sini untuk di KL, tapi saya telah buka perniagaan tadika taskani di Kemaman. Kebanyakan kalau kita buat kajian, you perasan tak Lin, mungkin you pun perasan terbaca akhbar, setiap tahun ratusan UPSR di Terengganu, UPSR berturut-turut mendapat kecemerlangan di Terengganu. Kenapa? Kerana kaedah tu lah saya katakan tadi. Dan kesan dia, kesan akibat mereka berlumba-lumba menghantar tadika swasta yang menggunakan kaedah nafsu, kaedah qiraati yang ada di dalam sistem tadika. Kebanyakan tadika di KL saya dapati, sebab selepas saya pindah di Kuala Lumpur, saya telah bekerja di beberapa tadika di sekitar tempat tinggal saya untuk dapatkan idea atau pengalaman bagaimanakah diorang punya modul kan, itu. Maka saya dapati kebanyakan pengusaha tadika lebih gairah untuk mempromosikan program-program di luar negeri. Program smart reader lah, smart reading program lah, smart apa-apa smart yang menyebabkan anak-anak kita boleh pandai baca, yang melibatkan duit sangat yang mahal, beratus ringgit, yang sangat mahal, sampai 1,000 pun ada. Kan? So buat apa saya tak kisah kalau duit kita tu kita laburkan mendapat pulangan yang berbaloi untuk anak-anak kita, kan? Tapi masalahnya
itu yang dilabelkan, itu yang digembar-gemburkan, tetapi hasilnya anak kita tetap tidak boleh membaca. Kenapa kita mengagungkan bahasa Inggeris tu dalam peringkat tadika, asas tadika, sedangkan dalam Islam agama kita mengatakan sistem pembelajaran kita, kalau kita ni orang Islam, patutnya didik anak kita dengan praktikal dengan solat. So perkara pertama yang akan dihisap di hari akhirat adalah solat. Dan perkara pertama yang kita perlu ajar anak-anak kita apabila mencapai usia 3 tahun atau 4 tahun adalah solat. Bukannya puasa dulu. Yang penting adalah asas solat. Sebab apabila mereka boleh mengerjakan solat, yang lain semua insya-Allah beres. So itulah kita kena cari sistem yang sesuai untuk pembelajaran tadika anak-anak kita. Dan kadang kita pandang pada label. Kadang label tu dia franchise, dia label. Dia besar, bangunan besar. Banyak capital modal dikeluarkan dengan cara besar, banyak. Jadi kita ibu bapa rata-rata di bahagian KL ni dan Selangor beranggapan apabila tadika tu besar, modal dia besar, nama pun besar sebab franchise sana sini, itulah yang terbaik untuk anak mereka. Maksud saya, perspektif ibu bapa itu dan mentaliti ibu bapa ni kena diubah. Sebab mereka harus mendekati sistem pendidikan prasekolah dengan cara mengenali. Mereka kena ambil tahu apakah sebenarnya pengisian dalaman tu, sebenarnya program tu yang penting. Apakah yang diajar di dalam program tadika itu. Dan mereka harus mencari guru-guru yang orang kata yang dengan ikhlas mengajar, bukan semata-mata mengharapkan gaji. Itulah timbulnya zaman sekarang kan. Anak-anak tadika kita balik mengaju, tak nak pergi sekolah, kena kumpul dengan cikgu. Dan sekarang ni cikgu pun dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang besar kepada anak murid. So bagaimanakah bahawa tidak ada, apabila pendidik itu sendiri, apabila guru sendiri itu yang ibu bapa tadi pilih, bukan murabi, bukan guru yang murabi, yang mempunyai akhlak yang mulia, nilai-nilai yang murni, tidak ada sifat-sifat kesopanan, tidak ada lebih kepada emosional, lebih kepada nafsu dan emosi dia sendiri kan. Jadi apa akibatnya apabila kita hantar ke tadika atau kelas-kelas kafah seperti macam ni? Akibatnya adalah anak kita yang mendapat role model yang tidak baik. Jadi untuk dapatkan anak yang soleh juga, kita harus memberi pendidikan yang terbaik. Carilah sekolah-sekolah tadika yang dapat melahirkan anak-anak yang soleh, yang fitrahnya sama dengan kita. Kita nak iman, kita nak Islam, kita nak hidupkan suasana iman dalam rumah tangga kita. Kita nak para guru tu memberi pendidikan pada anak-anak kita dengan ikhlas kerana Allah, bukan semata-mata kerana mendapat ganjaran gaji. Dan inilah sebenarnya yang keutamakan soalan pada Lin tadi, iaitu apakah masalah-masalah yang dihadapi usaha tadika atas dah, iaitu itulah masalah untuk mendapat guru-guru yang murabi, yang bekerja kerana Allah, yang ikhlas mengajar kerana Allah, yang menyayangi anak murid kerana Allah, yang buat anak murid macam anak sendiri. Masya Allah, yang inilah yang sukar untuk kami dapati. Dan saya menyerulah kepada guru-guru tadika yang kebetulan mendengar siaran ini, semoga mendapat hidayah, kita berubah demi untuk mendapat keredaan Allah, demi untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Kita sebagai guru, kita adalah role model. Kita kena betulkan diri kita dulu, tunjuk contoh yang baik. Kita harus menjadi kuduh hasanah untuk anak murid kita. Baru anak murid kita sayang kita. Baru anak murid sangat seperti kita dengan sebab kita. Dan kalau ikut menurut Imam Syafi'i, dia menganjur ibu bapa memilih guru-guru untuk mengajar anak-anak. Dia suruh guru betulkan dulu akhlak guru itu sendiri, amalan dia, amal ibadat guru itu sendiri, dia kena dekat dengan Allah dulu. Barulah dia dapat roh. Apabila dia mengajar, dia dapat menyampaikan dengan hikmah dan ada roh bila mengajar itu. Ada berkat yang panggil tadi barakah. Barulah masuk ke dalam hati anak murid. Barulah anak murid yang nakal tadi, yang hyper aktif tadi, yang kurang mendapatkan sayang dekat rumah tu, kurang dapat perhatian, akan mendengar kata guru tu tadi. Dan apabila mereka hormat guru tu, mereka akan sayang. Dan apabila mereka sayang guru tu, baru mereka akan ikut kata guru tu. Itulah nak melawan-melawan. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi Lin, kita bercakap tentang perubahan ni ya. Sementara ada dalam 5 minit lagi lah yang kita dalam
sebenarnya ni. Kita masa lalu betul. Tak puas hati, tak puas kalau kita berbuat santai ni. Jadi kita bercakap tentang perubahan kita pun dalam insya-Allah 6 hari lagi akan sambut tahun baru 1434 Hijri. Jadi apa yang Lin dapat nak kongsikan dengan pendengar kita? Sebenarnya tema Mahal Hijrah kita pada tahun ini iaitu wasatiyah tunggak kesatuan ummah ataupun kesederhanaan tunggak kesatuan ummah. Memang tak dapat dinafikanlah hijrah ini mengandung hikmah yang sangat besar. Dan saya ingin menyebut sikitlah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak terputus hijrah selagi Muslim itu diperangi oleh kufar. Jadi walau bagaimanapun sekiranya Muslim itu berada dalam negara kafir dan tidak memerangi Islam dan tidak menghalang orang Islam melaksanakan segala syariat, jadi kita tidaklah wajib berhijrah dari negara tersebut. Lebih-lebih lagi berada dalam negara yang mengamalkan dasar terbuka yang memberi peluang kepada Muslim berdakwah. Tapi sebenarnya hijrah ini kita tak perlu berhijrah sebenarnya. Sebab hijrah yang terakhir ialah hijrah Rasulullah. Hijrah dari segi fizikal lah. Ya, dari segi fizikal. Sebab hijrah ini terbagi kepada dua pengertian. Hijrah secara fizikal dan hijrah dengan hati. Hijrah dengan hati ini ialah hijrah dengan hijrah kepada Allah dan Rasul. Hijrah kepada Allah iaitu meminta, mencintai, menghambakan diri, bertawakal dan takut. Kita mengharap keridaan Allah. Betul-betul itu hijrah kepada Allah ni. Tapi kalau hijrah kita kepada Rasul ialah dengan mengikut semua syariat yang dibawanya dalam semua aspek lahir dan batin. Mengangkat sunnah Nabi. Dan juga satu lagi hijrah yang dituntut pada masa kini selain daripada jihad fisabilillah iaitu taubat nasuha. Taubat nasuha adalah juga satu hijrah. Iaitu dengan meninggalkan segala kejahatan dan dosa maksiat sebelum matahari terbit dari arah barat. Okey, yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan maksudnya tidak terputus hijrah sehingga terputus peluang bertaubat dan tidak terputus peluang bertaubat sehinggalah matahari muncul dari arah barat. Riwayat Ahmad bin Daud. Jadi sebenarnya taubat nasuha adalah juga satu hijrah pada hidup kita sendiri dan kita patut meninggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa maksiat. Maklumlah kita manusia tidak berhenti pada melakukan kesilapan dan kita haruslah sebenarnya mahal hijrah ini juga kita harus menghijrahkan diri kita. Di samping itu alhamdulillah kita sentuh sikit fenomena yang berlaku sekarang fenomena artis-artis sekarang bukan daripada planet nasyid, artis-artis dari planet luar nasyid. Contohnya kawan baik saya, adik kesayangan saya Sheila Hamzah dah berhijrah alhamdulillah, diikuti dengan segala semualah kebanyakan pelakon-pelakon sekarang telah banyak yang telah berhijrah untuk menutup aurat. Ya, ini semua sebab seni secara Islam, seni hiburan tidak menghalang kita untuk melakukan dakwah. Kita boleh seni bila kita mengangkat diri kita sebagai artis, kita telah dihormati oleh masyarakat, maka kita menjadi contoh. Kita menjadi contoh. Jadi apabila ramai artis yang berhijrah, apabila fenomena ini berlaku dengan begitu hebat sekali, ini adalah satu limpahan rahmat dari Allah untuk artis-artis kita kat Malaysia. Inilah berkat. Alhamdulillah, orang kata takut jadi artis sebab takut kena umpat. Tapi saya alhamdulillah berkat jadi artis, saya rasa ramai yang mengumpat artis ni ke belakang pribadi artis sentiasa mendapat tempat di dada-dada akhbar, sentiasa mendapat masalah-masalah rumah tangga artis sentiasa mendapat perhatian di akhbar. Jadi ramailah tukang yang memperkatakan tentang yang cakap pribadi artis ni pasal-pasal kan, gosip-gosip liar lah kan, kadang-kadang tak betul tu semua, fitnah semua kan. Sedangkan kita tak nampak apa sebenarnya apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka sebenarnya. So, kita hanya kata artis sebab itulah rumah tangga dia macam tu kan, pergaulan bebas. Jadi kita pun jangan pandang serong ke artis ni. Jadi berkat kepada agaknya pemahaman daripada orang ramai, buruk sangka orang ramai, inilah yang menjadi rahmat kepada diri mereka sendiri. Mereka berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik, dan inilah satu limpahan rahmat untuk artis Malaysia. Dan saya ucapkan syabas kepada sebenarnya juga dia yang mempengaruhi orang kata masyarakat. Orang masyarakat pun yang kata yang menjejak aurat pun akan sedar bila dia pun betul.
hati kesayangan mereka telah berubah, telah berhijrah, maka ini menyedarkan jugalah peminat-peminat yang taksub kepada mereka untuk membuat perubahan. Saya doakanlah, kita sama-sama doakan agar terbukalah hati ramai lagi generasi remaja kita khasnya untuk berubah. Sebab seni tidak dalam Islam tidak menghalang seni hiburan melalui batas-batas tertentu. Sebab seni Islam tu indah kalau kita salurkan melalui saluran yang betul. Betul, Firi. Jadi, Lin, kita sudah pun berada di penghujung segmen Salam Seni untuk malam ini. Daripada pihak Radio Malaysia Jakim Salam FM mengucapkan berbanyak terima kasih. Terima kasih kembali kerana sudi menjemput ni pada hari ini. Terupat sikit rindu kepada peminat semua. Betul, insyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya. Kita tutup pertemuan kita dengan sebuah lagu daripada Lin Hamzah, Kita Menyanyi. Tajuk lagu ini bersama kita ikuti.